masuk subtopik yang ketiga. Tak silap saya, ini adalah subtopik yang terakhir untuk bab 4. Okay, kalau tak silap saya, kita tengok sekejap. Adalah bab 5 selepas ini. Okay, so ini adalah subtopik terakhir untuk bab 4, iaitu kadar tindak balas. Okay, ini adalah subtopik 4.3. Subtopik 4.3, aplikasi konsep kadar tindak balas. Okay, so aplikasi ni maksudnya dia merujuk kepada apa kegunaan lah, apa kegunaan kadar tindak balas ini. Okay, so kalau kita tengok sini dia kata, dalam kehidupan harian dan sektor industri, faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas lazimnya diubah sesuai untuk mengubah kadar tindak balas bagi suatu tindak balas. Maksudnya diubah kadar tindak balas ni lah, sama ada kadar tindak balas itu menjadi lebih cepat ataupun menjadi lebih perlahan. Okay. Contohnya, peti sejuk menurunkan suhu makanan atau minuman yang disimpan di dalamnya. Penurunan suhu ini melambatkan makanan menjadi rosak. Okay. So, penurunan suhu, kalau kita dah belajar, okay, peningkatan suhu akan meningkatkan kadar tindak balas. Okay. So, maksudnya kat sini kalau penurunan suhu, okay, dia akan melambatkan makanan menjadi rosak. Okay. Makanan menjadi rosak itu adalah satu tindak balas lah. Okay. Kalau kamu ingat lagi, minggu lepas saya sebut yang pasal buah apple tu. Kalau kamu biarkan buah apple yang kamu telah potong tu, kamu biarkan lama-lama buah apple itu akan teroksida. Okay? Dia menjadi warna kuning. Okay? So, lama-lama dia akan jadi busuk lah. So, warna kuning itu adalah kita katakan yang buah itu makin lama menjadi rosak lah. Okay? Proses pengoksidaan itu sendiri merujuk kepada benda itu menjadi rosak. So, pengoksidaan itu merupakan tindak balas. Okay? Adalah salah satu tindak balas kimia. Okay? Pengoksidaan itu adalah tindak balas kimia, tindak balas yang melibatkan oksigen lah. Okay? Sama juga kalau kamu masak kari ke misalnya tu, kamu biar lama. So, kari kamu berbuih. Okay? Biasa kita panggil kari itu basi kan. Okay? So, dalam konteks satu topik ini, kita boleh kata kari itu mengalami tindak balas pengoksidaan yang menyebabkan dia menjadi basi. Okay? So, itu adalah salah satu contoh. Okay, kiranya yang ini nak bagi tahu sebenarnya tak semestinya kadar tindak balas itu perlu tinggi atau perlu rendah. Okay, masing-masing ikut situasi ada dia punya kebaikan dia. Okay, so ini dalam muka surat 134 ini adalah aplikasi kadar tindak balas dalam kehidupan seharian kamu lah. Okay, so kita tengok yang melibatkan industri. Hari tu saya tanya kamu apakah proses yang melibatkan industri. Kalau kamu ingat lagi lah, kamu cakap proses Haber dengan proses sentuh. Okay? Saya minta maaf lah, saya ingatkan proses Haber dengan proses sentuh ni kamu belajar dalam tingkatan 4. Rupanya kamu belajar dalam bab ini. Okay? Tingkatan 5. Saya tak pastilah tingkatan 4 kamu belajar atau tidak sebab saya kata ajar kamu tingkatan 4. So hari ini kita tengoklah apa itu proses Haber, apa itu proses sentuh. Okay. So, proses Haber. Haber ini nama orang ya. Okay, Haber ini adalah nama orang. Okay, apa itu proses Haber? Campuran gas nitrogen, okay, ataupun mana padam? Okay, campuran gas nitrogen. Kita di sini gas nitrogen. Gelap sangat pula. Kuning lah. Okay, campuran gas nitrogen ataupun N2, okay, kita tulis sebagai N besar, lepas tu 2 tu kecil, dan gas hidrogen. Okay, dia kata campuran maksudnya gas hidrogen dengan gas nitrogen ini ditambah lah. Okay, ditambah dengan nisbah 1:3. Okay, 1:3 maksudnya gas nitrogen ini 1. Okay, gas hidrogen ini 3. Okay, maksudnya kalau lah gas nitrogen ini dipakai 1 liter, contohlah, saya bagi contoh ya, dia pakai 1 liter, maksudnya gas hidrogen ini perlu 3 liter. Itu maksud dia lah. Okay, pada suhu 450 darjah Celsius hingga 550 darjah Celsius, okay, dengan tekanan 200 atmosfera. Okay, ATM tu kita panggil sebagai atmosfera. Okay, ATM itu kita panggil sebagai atmosfera. Okay, so 200 atmosfera dialihkan melalui serbuk ferrum. Okay, so dia akan ada serbuk ferrum yang berfungsi sebagai mangkin. Okay, serbuk ferrum ini sebenarnya nama kita
kita tahu, kamu tahu apa benda sebenarnya ferrum. Ferrum ini sebenarnya adalah besi. Okay. So besi, paku besi apa semua tu, okay. Nama kimia dia adalah ferrum. Okay. Untuk menghasilkan amonia. Okay. So secara ringkasnya, nitrogen, gas nitrogen dan juga gas hidrogen dicampurkan, okay, untuk menghasilkan amonia. Inilah, okay, NH3. Okay, N2 campur H2 akan jadi NH3. Okay, so berdasarkan ayat dekat atas ini, okay, ayat kat sini yang saya bulatkan ni, ayat pertama ni, berikan saya yang dalam ini saja faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Kamu belajar ada 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay? Yang dalam ayat ini ada 3. So, apa dia 3 faktor itu? Kamu boleh tulis kat ruangan chat kalau kamu malu nak bercakap lah. Okay, berikan saya faktor dalam proses Haber ini yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay, makin. Okay, bagus. 2 lagi. Makin itu adalah ferrum ya. Apa lagi? Ada 2 lagi dia bagi dekat situ. Oh, saiz tak ada. Okey, bagus. Suhu. Okey, makin betul. Suhu betul. Satu lagi. Ada dia tulis kat situ. Terang-terang dia tulis kat situ faktor dia. Bukan. Hidrogen itu adalah bahan tindak balas. Okey, bagus Olivia. Tekanan. Okey. So, ada 3 faktor. Dalam proses Haber ini ada 3 faktor yang mempengaruhi. Okey, yang pertama adalah mana tadi? Okey, suhu. 450 hingga 550 darjah Celsius itu adalah sangat-sangat tinggi lah kan. Okey, kedua adalah tekanan. Okey, tekanannya adalah 200 atm. Okey, tekanan normal. Okey, kalau dekat biasa normal tu, tekanan normal, tekanan atmosfera ni yang normal adalah seperti kita ni lah. Okey, kita berada di atas bumi. Okey, ini adalah kita bagi sebagai tekanan normal. Tekanan normal nilainya adalah 1 atm. So ini 200. So 200 kali ganda lagi kuat daripada tekanan yang kamu rasa sekarang ni lah. Okey, yang seterusnya adalah, yang ketiga adalah mangkin, iaitu sebuk ferrum. Okey, kamu kena ingat ya. Mangkin ini, okey, kalau ada mangkin, jadi kadar tindak balas akan tinggi. Kalau tiada mangkin, kadar tindak balas akan jadi perlahan. Okey, so kena ingatlah. Okey, so ini adalah dia punya persamaan kimia. Okey, persamaan kimia adalah N2 tambah 3H2, okey, akan menjadi 2NH3 amonia. Okey, nitrogen tambah hidrogen akan menjadi amonia. Okey, kalau kamu tengok kat sini, anak panah dia ada ke sana, ada ke kanan dan juga ada ke kiri. Okey, kalau kamu tengok kat situ. Okey, anak panah dia ada ke kanan, ada ke kiri. So ini sebenarnya merujuk kepada bahawa bahan apa kita panggil tindak balas ini boleh patah balik. Maksudnya nitrogen tambah hidrogen boleh jadi amonia. Okay. Kemudian apa berlaku, amonia ini juga boleh terurai menjadi nitrogen dengan hidrogen. Okay. Dia boleh patah balik lah. Okay. Okay, dia boleh patah balik, tapi dia bukanlah patah balik time tu juga. Okay, kamu kena ada proses jugalah. Okay, amonia ni nak tukar jadi nitrogen hidrogen pun perlu ada proses yang spesifik. Okay, kita bercakap tentang amonia ni kan. Apa guna amonia ni? Okay, kamu sebagai budak pelajar sains pertanian sepatutnya tahu apa fungsi amonia. Kat mana kita guna amonia ni? Okay, boleh jawab.
Mana guna amonia? Kamu pelajar sains pertanian, sepatutnya kamu tahu amonia ni guna untuk apa. Bukan eksperimen ya. Memanglah kita guna eksperimen tapi dalam real life. Okay, dalam real life ada kegunaan amonia. Apa guna ke amonia? Okay, pelajar sains pertanian sepatutnya tahu ya apa kegunaan amonia. Paling basic. Cuba fikir, amonia ni bau dia sangat hancur macam bau air kencing kamu tu. So, apa benda yang kamu guna dalam sains pertanian yang bau dia tak sedap lah. Cuba fikir. Kamu pelajar sains pertanian, berarti kamu tahu amonia ni fungsinya untuk apa. Mungkin kamu pernah dengar macam amonium juga kot. Amonium atau amonia. Okey, asid nitrik. Apa berlaku ni? Okey, asid nitrik pun boleh. Okey. Tapi itu bukan jawapan saya nak. Paling basic. Kamu tanam pokok. Lepas kamu tanam pokok, apa kamu kena buat? Cepat. Lepas kamu tanam pokok, apa kamu kena buat untuk pastikan pokok itu sentiasa atau membesar? Okey, beri baja. Okey, bagus Olivia. Okey. So, amonia ini salah satu bahan untuk buat baja. Okey, thank you. Okey, so kita sambung. So, tengok kat sini gambar rajah ni. Okay. Penghasilan amonia melalui proses Haber. So, ada dua orang baru je, Florin dengan Kong. Jadi, saya nak cakap kat sini lah. Okay. So, proses Haber ini adalah proses untuk menghasilkan amonia. Okay, Haber itu adalah nama orang. So, mesti aja betul ya. H-A-B-E-R, Haber. Okay, so apa yang berlaku dekat sini adalah, okay, so gas nitrogen, okay, gas nitrogen dengan gas hidrogen dialirkan masuk. Okay, dialirkan masuk dengan nisbah gas nitrogen ini nisbahnya 1, gas hidrogen ini nisbahnya 3. Okay, maksudnya kalau gas nitrogen ini kamu pakai 1 liter, okay, gas nitrogen ini gas hidrogen ini perlu pakai 3 liter. Kalau ini gas nitrogen kamu pakai 2 liter, okay, gas hidrogen perlu pakai 6 liter. 6 liter. 6 liter lah. 6 liter. Okay, so dua gas ini dialirkan. Okay, bila dialirkan dia dimasukkan dalam kawasan, dalam pemampat. Okay, dimasukkan dalam pemampat. So, apa fungsi pemampat? Pemampat ini mampatkan gas nitrogen dengan gas hidrogen ini. So, gas nitrogen dengan gas hidrogen ini bila masuk pemampat, okay, ia akan dimampatkan. So, bila dia dimampatkan, okay, maksudnya tekanannya bertambah. Okay, tekanannya bertambah. So, tahu kan mampat kan? Mampat tu macam tekan lah. Okay, kamu tekan. So, bila tekan, so dia akan menyebabkan gas itu termampat dan menghasilkan tekanan yang tinggi, iaitu dalam kes ini tekanannya adalah 200 atmosfera. Okay, tekanannya adalah 200 atmosfera. Tinggilah. 200 kali ganda daripada tekanan yang kamu rasa sekarang ini. Okay, tekanan atmosfera yang kamu rasa sekarang ini. Okay. Kemudian apa berlaku? Okay. Gas hidrogen dan gas nitrogen tadi yang telah dimampatkan tadi akan mengalir masuk ke dalam reaktor. Okay, akan mengalir masuk ke dalam reaktor. Okay, di mana dalam reaktor ini suhunya adalah tinggi. Okay, suhunya tinggi dan juga terdapat serbuk ferrum. Okay, serbuk ferrum ini digunakan sebagai mangkin lah. Okay, serbuk ferrum ini digunakan sebagai mangkin. Ferrum ini adalah nama lain bagi besi.
So, maksudnya serbuk besi dengan serbuk ferrum tu samalah. Okey, serbuk besi dengan serbuk ferrum itu adalah sama. Okey. Kemudian, okey, gas tadi itu, campuran gas tadi akan masuk melalui kebuk penyejukan. Okey, akan melalui kebuk penyejukan. Okey, di mana? Okey, di mana proses kondensasi berlaku. Okey, di mana proses kondensasi berlaku, di mana gas amonia, okey, gas amonia ini adalah gabungan gas nitrogen dan gas hidrogen tadi, okey, akan disejukkan menjadi cecair. So, gas, kalau kamu ingat lagi, kalau gas disejukkan, okey, dia akan menjadi cecair. Okey, itu adalah proses kondensasi. Okey, so akan menghasilkan cecair amonia. Ini adalah produk yang kita nak. Okey, hasil tindak balas yang kita nak. Okey, hasil tindak balas kita nak. So, dia akan ada saki baki gas nitrogen dengan gas hidrogen. So, apa yang berlaku kepada gas nitrogen dan hidrogen yang tidak ada tindak balas tadi, okay, dia akan mengalir semula. Dia akan pusing balik. Okay, dia akan pusing balik. Sampailah semua gas nitrogen itu dengan gas hidrogen itu semuanya habis. Okay. Saya ulang ya. Gas nitrogen dengan gas hidrogen dialirkan masuk, okey, dengan nisbah 1:3, iaitu gas nitrogen 1, gas hidrogen 3. Okey, kemudian campuran gas ini akan dimasukkan ke dalam pemampat. Okey, pemampat ini mengenakan tekanan sebanyak 200 atm. Okey. Campuran gas tadi pula akan dialirkan masuk ke dalam reaktor. Okey, di dalam reaktor, okey, reaktor ini suhunya adalah tinggi, iaitu 450 darjah Celsius hingga 550 darjah Celsius. Okey. Dalam reaktor itu juga adanya serbuk ferrum ataupun serbuk besi yang bertindak sebagai mangkin. Okey, kemudian lepas habis semua ini, campuran gas tadi akan menjadi gas amonia, di mana gas amonia dialirkan masuk ke dalam kebuk penyejukan. Okay, di mana berlakunya proses kondensasi. Okay, gas amonia tadi disejukkan menjadi cecair amonia. Okay, proses kondensasi, gas bertukar menjadi cecair. Jadi cecair amonia inilah yang kita guna, okay, untuk biasanya untuk kita buat baja. Okay, so selain pada cecair amonia ini juga, terdapat juga gas nitrogen dengan gas hidrogen yang tidak bertindak balas. Okey, so apa berlaku dekat sini? Yang ini akan bercampur dengan gas nitrogen dan gas hidrogen yang baru. So, dia akan melalui proses yang sama sampailah semuanya habis bertukar menjadi cecair amonia. Okey, cecair amonia ni ciri-ciri dia apa? Ciri dia paling ketara adalah dia sangat-sangat busuk. Okey, dia sangat-sangat busuk. Okey, kalau kamu kencing tu, bau hancing kamu tu, okey, datangnya daripada amonia. Bau kencing, bau hancing, tahu kan bau hancing kan, bau air kencing tu. Okey, kalau tak tahu pergi asrama lelaki, itu sangat kuat bau air kencingnya. Okey, apa yang kamu bau itu sebenarnya adalah bau amonia. Okey, kalau kita buat dalam makmal, dalam amonia ni, kalau ada eksperimen yang menggunakan amonia ini, okey, kita akan buat dalam kebuk wasap. Okey, kita akan buat dalam kebuk wasap sebab bau dia sangat-sangat busuk. Okay, kalau kamu bawa keluar, amonia tu keluar daripada kebuk wasap, percayalah saya, bukan takat makmal kamu saja yang kosong, yang akan bau busuk, makmal sebelah lagi. Okey, boleh kata kalau boleh kata sepanjang jalan itu, okey, akan bau busuk. Okey, sangat-sangat busuk. Okay, percayalah, pengalaman saya memang sangat busuk. Kamu kalau boleh, ini adalah antara cecair yang kamu tak nak tertumpahkan. Okay, sebab dia sangat-sangat busuk. Sebab tu kita buat dalam kebuk wasap. Okay. So, itu adalah proses Haber. Okay, boleh proses Haber. Hari ni tak banyak sebab sikit saja. Ada proses Haber dengan proses sentuh saja. Boleh proses Haber. So, proses Haber saya ulang. Dia menggunakan 3 faktor yang meningkatkan kadar tindak balas itu. Yang pertama adalah faktor tekanan. Yang kedua adalah faktor suhu. Yang ketiga adalah faktor mangkin. So, ada 3 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas untuk proses Haber. So, kita tengok sekarang proses sentuh. Okay, saya teruskan ya. Kita tengok sekarang proses sentuh. Okay, so proses sentuh. Okay, proses sentuh ialah kita nak hasilkan, okay, ni kat bawah sekali ni, asid sulfurik. Okay, kita nak hasilkan asid sulfurik. Okay.
Asid sulfurik ni pun salah satu adalah salah satu jenis asid yang kuat lah, adalah asid yang bahaya lah. Okay, dalam proses sentuh, okay, sulfur dibakar dalam udara berlebihan untuk menghasilkan gas sulfur dioksida. Biasa kita tengok gas karbon dioksida kan, so kali ni tak. Okay, tengok sulfur dioksida. So sulfur, okay, sulfur ini dalam bentuk pepejal dibakar. Okay, bila dibakar biasanya dia akan melibatkan, kamu tahu pembakaran melibatkan oksigen. So kita akan tulis sulfur tambah oksigen. Okay, ataupun S tambah O2. Okay. Okay, akan menjadi sulfur dioksida dalam bentuk gas lah. Okay, sulfur dioksida dalam bentuk gas. Okay, sulfur ini mungkin kamu jarang dengar ataupun mungkin kamu tak pernah dengar perkataan sulfur, tapi saya yakin kalau siapa-siapa yang duduk kat area kampung ataupun mungkin duduk dekat area ladang, okay, ada sulfur ini. Okay, nama lain bagi sulfur adalah kita panggil sebagai belerang. Serbuk belerang. B-E-L-E-R-A-N-G. Okay, kita panggil sebagai serbuk belerang. Okay, biasanya kalau kamu duduk dekat area kampung ataupun area ladang, biasanya serbuk belerang ini akan ditaburkan sekitar rumah. Kenapa? Ataupun mungkin kat sini kamu panggil lain lah, bukan serbuk belerang lah, saya pun tak pasti. Pernah tak kamu tengok kat rumah kamu ke atau rumah siapa-siapa ke, makcik ke, saudara kamu ke, dia ambil satu serbuk warna kuning, lepas tu dia tabur sekitar rumah. Okay, kemudian dia kata fungsinya adalah supaya ular tidak masuk. Pernah tak? Mana respon? Pernah ke? Tak pernah? Okay. Tak pernah. Susah juga kalau tak pernah. Saya pun. Sebab saya pernah nampak. Okay, saya pernah nampak tapi bukan dekat sini. Okay, tapi serbuk itu berwarna kuning dan biasanya kalau kita nak handle serbuk itu, kamu tak boleh pegang. Kamu kena pakai sarung tangan sebab dia agak bahayalah. Okay, dia agak beracun. Okay. Cubalah kalau kamu tanya kot, mungkin ayah kamu ke ibu kamu tahu kot pasal benda ni. Okay, serbuk tu warna kuning. Okay, dia tak, biasanya kita panggil kalau kat orang kata secara apa kita panggil, kalau kat Semenanjung lah kita panggil serbuk belerang. Saya tak sure lah kalau kat sini kamu panggil apa. Okay, mungkin dia ada bahasa, kalau bahasa Iban mungkin panggil lain lah, saya tak pasti. Okay. Okay, so kita teruskan. Okay, so sulfur dioksida tadi, gas sulfur dioksida tadi akan dicampurkan dengan udara berlebihan, okay, pada suhu 450. So kita boleh nampak kat sini. Okay, suhu 450 ini adalah faktor suhu lah. Okay, faktor suhu yang akan mempengaruhi kadar tindak balas. Okay, pada tekanan 1 atm. Okay, tekanan pun merupakan salah satu faktor kadar tindak balas. Cuma dalam kes ini dia menggunakan 1 atm. Okay, 1 atm tu adalah tekanan yang seperti sekarang, yang seperti kamu alami sekarang. Kamu mungkin tak rasakan, tapi sebenarnya ada tekanan yang dikenakan pada badan kamu. Okay, cuma kamu saja tidak rasa. Okay, kamu tak rasa, jadi itu adalah 1 atm. Okay, dialirkan melalui vanadium 5 oksida. Okay, ini adalah 5 yang bukan V ya. Itu adalah 5. Okay, vanadium 5 oksida yang berfungsi sebagai mangkin. Okay, yang berfungsi sebagai mangkin. So, ini adalah faktor yang ketiga. Okay, tekanan, suhu dan juga mangkin. So, sama saja dengan proses Haber tadi. Okay, proses Haber tadi pun ada 3 faktor yang mempengaruhi. Suhu, tekanan dengan mangkin. Okay, untuk proses sentuh ni pun sama. Suhu, tekanan dengan mangkin. Okay, bezanya tadi, kalau Haber, suhunya adalah 450 hingga 400 hingga 550. Okay, manakala kalau tekanan dekat proses Haber tadi adalah 200 atm. Okay, manakala dan juga mangkin untuk Haber tadi adalah serbuk besi ataupun serbuk ferrum. Okay, tapi untuk proses sentuh adalah vanadium 5 oksida. So, sulfur dioksida ini dibakar lagi sekali, kiranya dicampur dengan udara ni, maksudnya dia dibakar sekali lagi lah. Okay, maksudnya
Ini dah bakar dah. Okay, kemudian sulfur dioksida ni dibakar lagi sekali untuk menghasilkan sulfur trioksida. Okay, sulfur trioksida. Kenapa kita pakai tri? Sebab ada 3 oksigen. Tadi dioksida kan, di 2 oksigen. So ini sulfur trioksida. So sebab ada 3 oksigen, so kita panggil trioksida. Okay, kalau kamu tengok lagi, anak panah dia boleh patah balik. Ada anak panah ke kanan, ada anak panah ke kiri. Dia lukis macam ini. Okay, simbol ini seperti saya cakap tadi, maksudnya dia boleh patah balik. Maksudnya sulfur trioksida ini kamu boleh patah balik jadi sulfur dioksida dengan oksigen, tapi melalui proses-proses tertentu lah. Okay, dia bukannya masa ni juga dia patah balik, taklah. Okay, melalui proses-proses tertentu sulfur trioksida ini boleh patah balik jadi sulfur dioksida dengan oksigen. Okay, manakala yang first tadi, pembakaran yang pertama ini tadi, okay, sulfur tambah oksigen dia tak boleh patah balik. Okay, lepas sulfur bertindak balas dengan oksigen melalui proses pembakaran, okay, dia akan menjadi sulfur dioksida. Okay, dia tak boleh patah balik dah. Okay, gas sulfur trioksida ini tadi kan dilarutkan dalam asid sulfurik pekat. Okay, akan dilarutkan dalam asid sulfurik pekat untuk membentuk oleum. Okay, oleum itu dia punya kata persamaan kimia, ungkapan kimianya adalah H2S2O7. Okay, kamu kena hafal ya. Okay, kalau dulu KBSM, kamu hanya perlu hafal sulfur tambah oksigen jadi sulfur dioksida. Okay, persamaan perkataan kita panggil itu sebagai persamaan perkataan. Tapi sekarang saya rasa sebab KSSM, so kamu kena hafal juga S tambah O2 akan jadi SO2. Ini kita panggil sebagai persamaan kimia. Atas ini kita panggil persamaan kimia. Okay, bawah ini kita panggil sebagai persamaan perkataan. Samalah. Ini pun atas ini, bahagian ni, atas ini adalah persamaan kimia. Bawah ini adalah persamaan perkataan kita panggil. Okay, kamu kena hafal dua-dua. Kalau saya rasa better kamu hafal persamaan kimia sebab persamaan, dia punya persamaan perkataan mungkin kamu sendiri boleh fikirlah apa nama dia. S tu kan sulfur, huruf S. O2 tu adalah oksigen, O dengan oksigen. SO2 gabungan sulfur dengan oksigen. So nampak fikirlah sulfur dioksida. Okay, so terpulang macam mana kamu nak hafal. Okay, so kemudian SO3, sulfur trioksida bertindak balas dengan asid sulfurik. Okay, asid sulfurik pekat iaitu H2SO4, H2SO4. Okay, akan menjadi oleum. Okay, so macam mana dapat H2S2O7? Okay, so kamu boleh tengok dah. H2 ni datang kat sini, H2. S2 ini datang, S ini campur S ini. O7 tu datang daripada O4. O4 tambah O3. So dapatlah O7. Okay, so oleum tu senang saja kamu nak hafal. H2S2O7. Oleum ni kalau tak silap saya, dia macam petroleum, adik-beradik petroleum lah kalau tak silap saya lah. Saya pun tak ingat dah. Saya ada tengok. Saya tak belajar benda ni masa dekat you, tapi saya pernah jumpa lah. Okay, so kemudian apa yang berlaku? Okay, oleum tadi akan dicairkan dengan air. Maksudnya oleum ni kamu masukkan air dalam oleum ini, campuran oleum tadi untuk menghasilkan asid sulfurik pekat. So asid sulfurik pekat akan terhasil bila kamu campurkan air. So campurkanlah air. Oleum campur air akan menjadi asid sulfurik pekat. Okay, so kita tengok. Saya gambar rajah dia. Okay, so sulfur, sebut sulfur dengan udara kering. Udara kering ni maksudnya merujuk tiada air lah. Okay, maksudnya tiada air. Okay, akan menghasilkan, pembakaran dua ini akan menghasilkan gas sulfur dioksida. Okay, gas sulfur dioksida kalau kamu ingat lagi tadi cakap. Okay, akan menghasilkan gas sulfur dioksida di mana gas sulfur dioksida ini akan bertindak balaskan dengan oksigen. Okay, dalam kes ini saya sebut tadi pembakaran. So masuk kat sini tidak berlakunya pembakaran tapi pada suhu yang tinggi lah. Okay, pada suhu yang tinggi iaitu 450 darjah Celsius. So seolah-olah dia macam dipanaskan lah. Okay, so gas sulfur dioksida tadi dipanaskan. Okay,
Kemudian dia akan melalui mangkin. Okay, vanadium 5 oksida ini adalah mangkin untuk menghasilkan gas sulfur trioksida. Okay, akan menghasilkan gas sulfur trioksida. Okay, gas sulfur dioksida ni masuk dalam ruangan ini, okay, di mana asid sulfurik pekat akan bercampur. Okay, dua ini akan bercampur. Okay, bercampur menjadi oleum. So, oleum tu akan mendak kat sini. Okay, akan mendak, akan mendakkan dekat sini. Okay, kemudian apa yang berlaku? Okay, gas yang berlebihan tadi kita akan buanglah. Okay, tak semua gas sulfur dioksida tadi akan bertindak balas dengan asid sulfurik. So, dia ada berlebihan. So, dia buang. Okay, dia tak macam Haber tadi. Haber tadi dia recycle. Okay, untuk yang ni dia buang. Okay, so oleum tadi akan dimasukkan air, kamu tengok sini. Okay, air akan dimasukkan, okay, akan bercampur dengan oleum, akan menghasilkan asid sulfurik. Okay, akan menghasilkan asid sulfurik. So, saya ulang balik. Okay, sulfur dengan udara kering, okay, dibakar. So, bila dibakar akan menghasilkan gas sulfur dioksida. Okay, so gas sulfur dioksida tadi akan bertindak balas dengan oksigen yang berlebihan. Okay, akan bertindak balas dengan oksigen berlebihan pada suhu 450 lah. Okay, suhunya adalah 450 darjah Celsius. Okay, so bila dia dah 450 darjah Celsius, okay, kemudian gas sulfur dioksida juga akan melalui vanadium 5 oksida. Okay, di mana vanadium 5 oksida ini akan meningkatkan kadar tindak balas. So, dia adalah mangkin. So, dia meningkatkan kadar tindak balas. Okay, lepas habis vanadium 5 oksida tu, dia akan menjadi gas sulfur dioksida dengan oksigen tadi akan bertukar menjadi gas sulfur trioksida, SO3. Okay, kemudian gas sulfur trioksida tadi akan masuk dalam ruangan ini. So, asid sulfurik pekat akan dicampurkan dengan gas sulfur trioksida. Gas sulfur trioksida dengan asid sulfurik pekat akan dicampurkan. Okay, dia akan jadi, actually bukan saya sebut tadi mendakan, kan salah, mendakan tu pejal. Okay, dia akan jadi cecair lah. Okay, akan jadi cecair oleum. Okay, mana-mana gas yang tak bertindak balas dengan asid sulfurik pekat tadi akan dibuanglah, okay, melalui atas sini. Okay, cecair oleum tadi kita basuhkan dengan air. Okay, kita akan basuh ataupun cairkan dengan air untuk menghasilkan asid sulfurik. Okay, boleh sini. Boleh kelas? Boleh ya? Okay. So, ini kamu kena hafal juga dia punya proses ini. Persamaan perkataan dengan persamaan kimia dia lah. Okay. So, asid sulfurik ini biasa kita guna untuk sama juga macam baja. Okay. Baja pun kita guna juga asid sulfurik. Okay. Buat sabun dengan deterjen pun kita guna asid sulfurik. Okay. Buat racun pun kita guna asid sulfurik. Okay. Yang paling biasa kita pakai cat. Okay. Cat tu pun adalah ada sedikit lah asid sulfurik. Actually bau yang kamu bila buka cat tu, yang bau yang kamu bau macam yang kamu kata bau cat itu, okay, itu sebenarnya adalah bau asid sulfurik. Okay, bau tengik, tengik tak tahu lah. Tapi faham kan bau maksud saya? Kamu buka tin cat tu, bau yang kamu bau tu itu adalah sebenarnya bau asid sulfurik. Cuma dalam kes itu adalah asid sulfurik cair lah. Itu adalah asid sulfurik cair. Okay, tapi asid sulfurik pekat atau cair, okay, dua-dua bahaya. So, kena handle dengan hati-hatilah. Kamu kena berhati-hati bila handle dengan asid sulfurik. Dengan asid asid klorida ke? HCl. Asid klorida. Asid sulfurik, asid klorida. Okay. So, kamu kena hati-hatilah dua tu. Walaupun dia kata cair, dia tetap bahaya. So, ini adalah faktor-faktor yang kita belajar tadi. Proses Haber dengan proses sentuh. So, ada 3 faktor yang mempengaruhi. Suhu, tekanan dengan mangkin. Okay, sentuh pun sama, suhu, tekanan dengan mangkin. So, kena hafal lah. Okay, kamu kena hafal yang ni juga. Selain proses tadi, macam mana boleh berlaku, ini pun kamu kena hafal. Okay, so kita tengok latihan, apa kita panggil lah,
praktis formatif. Okay, kita tengok praktis formatif. Okay. Ini latihan ni kamu kena hantar ya. Praktis formatif 4.3 ni kamu kena hantar. Okay, nombor 1. Okay, namakan satu proses hidup dalam badan manusia yang melibatkan konsep kadar tindak balas. So, dalam badan kamu ada antara proses hidup adalah respirasi kan, pernafasan tu kan. So, yang ni salah satu contoh lah. Dia minta apakah proses hidup yang melibatkan konsep kadar tindak balas. Okay. So, jawapannya adalah pencernaan. Okay, proses pencernaan. Okay, proses pencernaan. Okay, lepas kamu makan, makanan kamu diproses tu kan menjadi tinja. Okay, tinja ataupun bahasa kasarnya tai lah. Okay, najis kamu tu. So, proses pencernaan sebenarnya adalah proses yang melibatkan kadar tindak balas. Okay, B. Okay, so kenapa kita kata proses pencernaan itu adalah proses kadar tindak balas? Okay, so jawapannya adalah proses pencernaan. Proses pencernaan melibatkan perembesan enzim. Proses pencernaan, dia melibatkan perembesan enzim. Perembesan, REMBES. Proses perembesan. Tulis kat dia punya ruang chat, enzim. Proses perembesan enzim maksudnya kalau proses pencernaan itu, enzim akan dirembeskan keluar. So apa fungsi enzim? Enzim ini fungsinya sebagai mangkin. So kamu tulislah jawapan dia untuk B. Proses pencernaan melibatkan perembesan enzim di mana enzim bertindak sebagai mangkin. Di mana enzim bertindak sebagai mangkin. Di mana enzim bertindak sebagai mangkin. Jadi proses pencernaan kamu tu akan menjadi lebih cepat lah. Proses pencernaan kamu tu akan menjadi lebih cepat. Okey. Boleh? Sempat tulis? Boleh ya? Okey. So, kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni pun saya tak bagi jawab. Bukan saya tak bagi jawapan. Saya dah cakap banyak kali dan jawapan ni pun ada kat atas sini saja. So, soalan nombor 2, salin saja yang ini. Proses Haber, suhunya adalah 450 hingga 550 darjah Celsius. Tekanannya adalah 200 atm. Dia punya mangkuk adalah serbuk ferrum ataupun serbuk besi. Untuk proses sentuh, suhunya adalah 450 darjah Celsius. Tekanannya adalah 1 atm. Mangkuknya adalah vanadium 5 oksida. Kamu nak jawab macam jadual pun boleh. Kamu nak jawab salin saja pun macam ayat pun boleh, tak ada masalah. So itu adalah praktis formatif 4.3. So dengan ini habis sudah bab 4. Habis sudah bab 4. So kita ada lebih kurang 15 minit lagi. So kita tengok satu lagi soalan lah. Saya tertarik dengan soalan ni, praktis pengayaan. Praktis pengayaan. Ini pun latihan ini pun kamu kena hantar. Praktis formatif tadi kamu kena hantar. Praktis pengayaan ini pun kamu kena hantar. So kita masuk praktis pengayaan ini. Saya baca soalan dulu ya. Enzim pencernaan merupakan mangkin biologi yang boleh mengubah kadar pengurangan molekul makanan yang kompleks kepada molekul ringkas dalam sistem pencernaan. Yang tadi saya cerita tadi lah. Apakah kegunaan enzim pencernaan selain membantu pencernaan makanan? Raja Dua menunjukkan satu contoh aplikasi mangkin biologi dalam kehidupan harian. So kat situ serbuk pencuci biologi. So mengandungi protein dan lipis. Mengandungi protein dan lipis. So protein, saya sebutannya protein dan lipis. Bukan lipase protease bukan ya. Protein dan lipis. Tindakan optimum pada suhu 40 darjah Celsius. Lebih efisien daripada deterjen biasa.
Okey, jangan menggunakan air mendidih, okey, dan jangan menggunakan pakaian sutera. Okey. So dia kata kat sini mungkin tak guna air mendidih mungkin sebab takut ni kot protis dengan lipis ini akan tidak bertindak balas lah, akan mati ke atau orang kata terurai. Okey, terurai. Okey. So kita tengok soalan pertama. Namakan dua contoh mangkin biologi dalam serba pencuci. So apa jawapan dia kamu rasa? Jawapan dia terang-terangan ada dekat situ. Apakah dua contoh mangkin biologi dalam serbuk pencuci yang dibagi ke atas tu? Apa contoh dia? Jawapannya terang-terang ada dekat situ. Tindakan simum pada suhu 40°C. Bukan. Protis dan Okey, betul Kong. Okey. Betul jawab Florin. Protis dan lipis. Okey. Itu adalah dia punya mangkin. Okey. Okay, itu adalah dia punya mangkin protis dan lipis. Okey. Apakah kesan mangkin biologi terhadap bahan makanan yang terdapat pada baju? Okey, so ditanya apa fungsi dia. Okey, salin ya jawapan ni. Okey, masuk kat sini dia nak protis tu apa fungsi dia, lipis itu apa fungsi dia. Okey, so salin ya. Protis menambahkan kadar penguraian. Protis menambahkan kadar penguraian. Protis menambahkan kadar penguraian molekul protein. Molekul protein kepada asid amino. Menambahkan kadar penguraian molekul protein kepada asid amino. Okey. So maksudnya protis ini dia mengurai protein itu biasa dalam makanan kamu lah. Okey. Kepada asid amino. Asid amino ni lah yang boleh mudah larut dalam air. Okey. Asid amino ini adalah yang boleh larut dalam air. Okey, itu adalah protis. Okey. Sekarang kita tengok lipis. Okey, apa fungsi lipis? Okey, lipis menambahkan kadar penguraian molekul. Lipis. Okey, saya ulang ya. Lipis menambah kadar penguraian molekul. Lipis menambah kadar penguraian molekul lemak kepada asid lemak dan gliserol. Kepada asid lemak dan gliserol. Gliserol saya eja kat dalam ruangan chat. Gliserol. Okey, lipis menambahkan kadar penguraian molekul lemak kepada asid lemak dan gliserol. So dalam makanan kamu, okey, dia punya kata main compound yang ada, compound sebatian yang ada adalah protein dengan lemak. Okey, protein tadi akan diuraikan oleh protis. Okey, lemak tadi akan diuraikan oleh lipis, di mana protis dengan lipis ni masing-masing mempercepatkan lagi. Okey, mempercepatkan lagi kadar penguraian. Okey, protein tadi akan tukar kepada asid amino. Okey, manakala lemak tadi akan tukar kepada asid lemak dan gliserol. Okey, so itu dia punya jawapan untuk B. Okey, jawapan C. Okay, nyatakan satu faktor yang mempengaruhi keberkesanan mangkin. So, apa faktor dia? Okey, jawapan ada dalam ayat ni. Apakah faktor yang mempengaruhi keberkesanan mangkin biologi ini terhadap tindak balas? So, apa faktor lainnya yang mempengaruhi keberkesanan mangkin ini? Apa faktor lain yang mempengaruhi keberkesanan mangkin ini? Mangkin dalam bentuk biologi biasanya tidak akan bawa kemudaratan ya, biasanya.
Jawapan dah ada dah dekat atas. Dekat dalam gambar tu. Okey, bagus Florin. Suhu. Suhu. Macam mana kamu tahu Florin? Macam mana kamu tahu Florin? Faktor lainnya adalah suhu. Saya nampak di tindakan optiman pada suhu 40 darjah. Okey, bagus. So, apa yang Florin jawab tadi itu adalah jawapan untuk C dengan D. Okey. Untuk C, satu faktor tu suhu. Okey, D dia kata kan bagaimana faktor ini mempengaruhi tindakan makin biologi. So, kamu boleh jawab tindakan optimum pada suhu 40 darjah Celsius. Jawapan ini pun dah boleh. Apa kamu boleh jawab? Okey. Kau nak buat ayat berbelit sikit, kamu boleh cakap apa? Apabila suhu tinggi ataupun apabila air mendidih, protein dan lipid tidak dapat bertindak balas pun boleh juga. Okey, tapi jawapan yang saya rasa paling mudah kamu jawab adalah tindakan optimum tu lah. Tindakan optimum pada suhu 40 darjah Celsius. Okey. Okay, so itu untuk yang praktis pengayaan. Okay, so itu sajalah. So masuk ke sini sudah habis bab 4. Okay, so next sama ada kita jumpa secara maya ataupun kita jumpa secara online macam ini, kita akan masuk bab 5 lah. Okay, bab 5 percayalah cakap saya susah. Okay, bab 5 agak sukar. Okay, ini memang kimia betul punya. Kamu memang belajar kimia kau-kau yang ni. Okay, so itu saja. Ada soalan apa-apa? Okay, kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih lah. Okay, terima kasih kerana sudi join. Okay, sekejap ya, saya stop recording. Macam mana stop recording ni? So, boleh on camera ya. Saya tak gambar nak masukkan dalam